Hai semua, Assalamualaikum warga Two Wheels. Bertemu kembali saya Semang, pengacara Two Wheels anda. Kali ini kita bersama dalam rangkuman French GP. Jom! Okey, korang nampak tak apa yang aku pakai sekarang ni? Cerita dia macam ni, aku tertinggal mic aku kat mana tak tahu. So, tak jumpa mic, jadi aku pakailah earphone aku sebagai mic aku. Jadi, jelas kan suara? So, harap suara aku ni jelas lah untuk korang. Tanpa berlengahkan masa lagi, kita pergi ke Moto3 dahulu. Okey, yang pertama, Tatsuki Suzuki. DNF 7 kali dalam 9 perlumbaan terakhir. So, kita nampak Tatsuki Suzuki ni memanglah dia rider yang perform, selalu dapat masa terpantas. Tak silap saya, pusingan sebelum ni dia dah dapat pole. So dia punya performance memang okey, tapi dalam race dia tak dapat nak kawal dia punya jentera, jadi selalu DNF. Ini adalah DNF ke-7 beliau dalam 9 perlumbaan terakhir. So amat rugi untuk championship. Okey, seterusnya podium pertama untuk Salak dan Rossi. Ini bukan Rossi, Valentino Rossi ya. Ini Rossi dekat Moto3. Ini adalah podium pertama untuk diorang, dan pemenang pada perlumbaan French GP Moto3 kali ini iaitu Sergio Garcia daripada pasukan Aspa yang menunggang jentera Gas-Gas, jentera KTM yang baru. Sebenarnya Gas-Gas ni jentera daripada grup KTM juga, tapi dia berdasarkan chassis KTM, tapi dia brand lain lah, macam tu. Okey, seterusnya pertama kali kita nampak Pedro Acosta tak dapat podium. Untuk pengetahuan anda, rookie ni dah dapat podium 4 kali berturut-turut. Bukan podium biasa-biasa, nombor 1, nombor 2, kadang nombor 1. Jadi kali ni dia tak dapat nak perform sangat sebab mungkin perlumbaan hujan. Yang kedua, mungkin Lita ni first time tau. Pedro Acosta dah ride. Dia tak dapat nak tahu lagi lah kat mana dia punya breakpoint apa semua. Tapi masa sesi-sesi latihan, Pedro Acosta dapat tunjuk dia pun dapat top 3, top 2. Jadi sebenarnya mungkin sedikit pengalaman tu tak membantu dia untuk konsisten dalam race dan dapat podium kali ini. Tapi dia still league championship sebab lawan dia semua tak dapat keputusan yang baik. Jadi dia selesa lagi di tempat pertama. Okey, seterusnya untuk Moto3, pelumba dari negara jiran kita iaitu Indonesia. Andi Izhar Farid berjaya mengumpul mata pertamanya di kelas Moto3. So ini adalah sedikit kebanggaan untuk rakyat Indonesia. Tahniah Indonesia. Okey, seterusnya kita pergi ke Moto2. Okey, Moto2 kali ini macam biasa kita mulakan dengan pelumba tunggal kita iaitu Hafiz Syahrin. Okey, Hafiz Syahrin kali ini beliau berjaya menunjukkan prestasi yang meningkat, prestasi dia meningkat daripada dulu. So kita boleh tengok dia punya starting terus dah dapat pintas 10 pelumba. Walaupun kita tahu El Pesco ni memang laju dalam keadaan hujan, tapi dalam race kali ni tak hujan. Suasana Lita, keadaan Lita bercampur, ada kering, ada bahagian basah, tapi masing-masing menggunakan tayar slick lah. Jadi ini membuktikan walaupun guna tayar slick dan tak hujan, Hafiz dapat perform, dapat potong 10 terus untuk lap pertama tu. Dan Hafiz konsisten dalam kelompok pungutan mata. Mula-mula dia memang selalu duduk top 10, top 11. Jadi paling banyak dia duduk adalah dekat P11. So walaupun kita tengok ramai yang pelumba yang tak dapat menghabiskan perlumbaan kerana waktu crash lah, DNF lah, tapi Hafiz still dapat kekalkan dia punya potential tu, dia punya position tu, dia dapat kekalkan lagi. Dan P11 sampailah di minit-minit terakhir, nampaknya dia drop terlalu cepat dan akhirnya finish di P16. Okey, menurut Hafiz selepas perlumbaan dia amat kecewa dengan keputusan ini dan dikabarkan beliau mempunyai masalah jentera sebenarnya, patutlah drop cepat sangat. Saya pun perasan mula-mula dah perform, tiba-tiba macam kenapa Hafiz ni tiba-tiba macam ada masalah jentera je. Rupanya kita punya tekaan betul. Dia memuat naik satu posting dekat media sosial dia bahawa dia kata enjin dia tu panas, enjin temperature naik. Jadi dia sebenarnya macam gamble lah. Dia macam di mulut terakhir tu dia nampak dia punya dashboard tu macam ada panas, tapi dia jadi apa-apa jadilah. Dia cuba kat. Dan akhirnya berkat hari raya, beliau berjaya mengumpul mata kerana salah seorang pelumba Moto2 iaitu Lorenzo Dalla Porta daripada pasukan Italtrans
disqualify kerana jenteranya kurang berat daripada apa yang ditetapkan oleh FIM lah. So, satu motor saya tak sure motor ke sekali 50 lumba, dia perlu berat dalam 217 kg. So, Lorenzo Dalla Porta tu kurang 1 kg menyebabkan dia tersingkir daripada list tu. Jadi, berkat Hafiz P16 ni berjaya turun ke P15 dan berjaya mengutip mata pertama beliau untuk musim ini. Satu mata untuk Hafiz. Tahniah Hafiz. Okey, untuk pengetahuan anda, minggu ini NTS belum lagi menggunakan chassis baru. Kita tahu NTS dapat hak konsesi pada tahun ini kerana kita tahu COVID-19 semua pembangunan dibekukan. Jadi untuk NTS special case sebab chassis baru lagi, jadi dia bagi kelonggaran NTS dan MV Agusta. Okey, pada minggu ni NTS ada buat testing dekat Barcelona. So kita nantikanlah apa yang berita je dan apa pusingan seterusnya kita akan tengok apa perubahan yang ada pada jentera NTS. Okey, seterusnya rookie Moto2. Sekarang ni tahun ni kan bukan rookie dekat Moto3 saja menyelah, Moto2 pun boleh tahan juga. Kedua-duanya daripada tim KTM Ajo. So, Raul Fernandez ni mendapat kemenangan kali kedua beliau di sini. Jadi, beliau mendapat 2 kemenangan dan 3 kali podium kalau ikutkan semuanya. So, memang rookie ni memang harapan macam star baru, new star reborn. Orang kata. Walaupun Raul Fernandez ni baru lagi dalam Moto2, dia dah terus perform. Ada juga yang kata-kata hati tak sedap lah. Dia kata Raul Fernandez ni kaya. Memanglah boleh macam boleh masuk terus KTM Ajo tu, KTM team besar kot. Jadi kali ni beliau membuktikan bahawa beliau ni bukan semata-mata kaya je. Memang ada bakat tersendiri untuk menjadi juara. Okey, persaingan ketat antara Remy Gardner dan Marco Bezzecchi. So Marco Bezzecchi ni dapat lagi podium kali ni. Dan ini adalah podium ke-9 beliau dalam Moto2 dan kali ke-19 untuk kejohanan dunia. Jadi Marco Bezzecchi kita tahu dia ada struggle dekat KTM dahulu. Jadi sekarang ni dia dah duduk dalam tim VR46 dengan membawa jentera Kalex. Dia perform. Tahun lepas pun dia adalah calon juara dunia tapi belum konsisten. Tahun ni kita dapat saksikan slow-slow dia naik. Dan Remy Gardner berjaya juga mendapat podium kali ke-9 juga untuk beliau. Jadi, dan 3 orang yang saya ceritakan ni memang betul-betul mempunyai peluang untuk juara dunia tahun ini. Kita nantikan. Okey, seterusnya kita pergi ke MotoGP. Okey, so MotoGP ni kita tahu semua ramai berminat dan nunggu ni. So, tak apalah, kita starting dengan Moto3, Moto2 dulu. Barulah korang enjoy dengan video ni kan. So, jom kita pergi ke MotoGP. Okey, MotoGP kali ni apa yang menarik? Flag to flag race. Dah lama dah flag to flag race ni tak berlangsung. Setahu saya memang lama dah, berapa tahun dah. Jadi peluang sekali lagi tim-tim MotoGP ni, pelumur MotoGP ni berjaya lah merasai pengalaman flag to flag tu. Jadi apa yang menarik kali ni? Jack Miller menang lagi 2 kali berturut-turut untuk pelumba Australia. Jadi ikut rekod pelumba Australia, Jack Miller adalah bukan orang Australia yang first dapat buat menang berturut-turut ni, back to back win. Sebelum ni Casey Stoner pada 2012 di Jerez dan Estoril. So Jack Miller ni sama juga di Jerez dan di France GP. So 7 tahun dulu Miller dah pernah menang dekat France GP ni masa Moto3 dulu. Jack Miller ni special case, dia daripada Moto3 terus masuk MotoGP. Jadi dia tak pernah try lah Moto2 kat situ ataupun mana-mana kat tempat lah. Jadi Jack Miller ni memang betul-betul menunjukkan dia memang berbakat lah, walaupun Moto3 kan, dari motor besar, motor kecil dari motor besar, hantar lah kan. Okey, ini adalah kemenangan kedua juga untuk Miller musim ni. Kita tahu Miller ni sebelum ni orang dah bergosip macam dia ni tak perform berbanding dengan Pecco Bagnaia tu. Jadi sekarang ni macam dia dah buktikan bahawa dia ni layak dekat kilang Ducati. Saya dengar desas-desus daripada kabar-kabar angin lah bahawa Ducati ni akan menyambung kontrak Jack Miller pada Tita Mugello nanti. So kita nantikan lah. Okey, kita tahu Jack Miller ni memang pakar dalam hujan dan bercampur lah. Dulu pun masa Argentina dia dah buat pole position guna tayar slip pula tu. So kita dah tahu dia punya
kekuatan hujan dia tu kuat. Jadi kali ni dia dah berjaya lead sebelum hujan turun. Jadi masa dry pun dia dah lead Lita tersebut. Lepas tu dah hujan, dia pun hampir terbabas, dah hampir DNF lah, tapi dia mampu mengawal jenteranya dan kembali ke Lita, pergi ke pit dan tukar jentera yang disetkan untuk hujan lah. Jadi apa yang special kali ni, dia dikenakan penalti 2 long lap penalti. Sebab apa? Masuk pit stop terus pedal, tak perasan 60 km sejam saja. Jadi dia dah melanggar had laju dan dikenakan 2 penalti. So 2 long lap penalti pun dia masih dapat mengekalkan dia punya rentak, berjaya berdapat menang, dapat potong Fabio. Kita tahu Fabio memang struggle masa hujan dan dia pun baru lepas operation. Jadi kita tahu Fabio ni kalau hujan je dia struggle. Sama juga kali ni next yang kita cerita terus lah, kita cerita bersambung terus lah, senang kita kan. Johann Zarco pakar juga dalam hujan tu. Dia berjaya daripada tinggal beberapa belas saat di belakangnya, dia berjaya konsisten jaga lap dia dan mendekati Fabio, mendapat tempat kedua. Jadi kali ni kita dapat tengok 2 pelumba Perancis menang podium di tempat halaman rumah mereka. Maksudnya tuan rumah lah. Tahukah anda, tak pernah di Perancis ni, kalau kelas MotoGP tak pernah lagi orang Perancis dapat menang kat situ. Jadi tak tercapai hasrat untuk dia orang buat tahun ni. Tapi potensi tu ada sebab Johann Zarco kata dia lambat tukar motor je. Sebab sebenarnya dia orang ni satu lap sebelum tu dah dibenarkan tukar motor. Jadi masing-masing mungkin tengah syok kan, hujan pun macam renyai-renyai lagi, tak payahlah tukar, dah tahu pun. Seterusnya Joan Mir tak berjaya nak merasai flag to flag ni. Sebab sebelum dia nak tukar motor tu, dia dah terciduk tepi tu. So dia tak ambil keputusan, dia tinggal je motor dia kat situ. Kalau Franco Morbidelli, dia tolak balik motor dia kan, boleh lah join race. Sekarang ni Joan Mir dia dah motor, bila dah motor dah dilepaskan daripada tuan dia, tak boleh nak tukar. Melainkan Joan Mir tu ditolak balik, pergi dekat pit stop, boleh lah tukar motor lagi. Seterusnya isu perbalahan tentang Pol Espargaro dan Frankie Morbidelli. Kita tahu dua ni ada isu sikit minggu ni sebab masing-masing menyalahkan diri masing-masing. So kalau kita ikut tengok, mula-mula Pol Espargaro dia macam nak terbabas macam tu, jadi dia slow. So dia kat depan, Frankie daripada dalam terus nak try masuk dalam lah. Cuma mungkin Pol Espargaro tak nampak dia datang, so tak expect lah dia boleh datang secepat tu kan. Jadi mungkin tak salah juga, ni race accident lah. Tapi sekarang ni masalah dia, yang ni tembak yang ni, yang tu tembak yang tu. Pol Espargaro juga berbincang dengan Rossi sebab Rossi ada kat situ. Rossi pun setuju dengan Pol Espargaro kerana Frankie ni dia masuk dalam sangat, dia try hard masuk. Jadi tak boleh lah macam tu kan, orang tak nampak belakang. Tapi ada yang cakap Pol tu melebar, tak tahulah. Jadi kes ni belum selesai lagi. Bagi saya personally, ni adalah race accident. So tak ada siapa-siapa yang salah. Yang ni memanglah nak potong, yang ni dah nak kekalkan dia punya tempat. Jadi macam tu je lah, biasalah kan. Walaupun Fabio dapat podium ketiga saja, tetapi beliau berjaya merampas kembali tahta pungutan mata keseluruhan untuk pelumba MotoGP. So sekarang ni dengan podium dia baru-baru ini, dia berjaya dapat balik naik atas dengan kelebihan 1 mata berbanding Pecco. So sekarang ni championship sangat ketat. 4 pelumba hanya berbeza 16 mata saja. Jadi kita dapat tengok pelumba yang keempat iaitu Jack Miller. Jack Miller ni bahaya. Dalam diam dia naik. Sebelum ni tak ada, tiba-tiba macam dulu ni tak ada pun dia tiba-tiba naik macam ni kan. Kita memang respect lah dekat Jack Miller ni. Kalau kita ikutkan kita punya rekod ni, kalau ikutkan podium sekarang ni, Ducati dan Yamaha dah ambil 100% podium. Maksudnya daripada awal musim ni, Ducati dengan Yamaha wajib ada podium dekat dia orang. Jadi Yamaha dengan Ducati ni memang direct lah, senang cerita direct lah dapat podium. Sampai di sini saja rangkuman French GP. Jangan lupa anda komen, nyatakan pendapat anda tentang race hari tu, best ke tak. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe Two Wheel Media. Selamat beraya. Assalamualaikum.